pendakwah bawa masuk agama tempat kita, aliran mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, hak tu masuk dulu. Lepas tu hak kemudian mai kemudian hak ni lah duk mempertahankan, duk tolak, duk apa. Maksud adalah menerangkan. Tapi tidak sia-sia. Apa tidak sia-sia? Kerana Allah Ta'ala tidak buat perkara yang sia-sia. Semata-mata yang tidak ada faedah. Tak ada. Hikmahnya dengan adanya pahaman macam-macam itu supaya nak tahqiq ke bagi kita. Betul ke ahli sunnah wal jamaah? Kamu pegang tu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ramai antara kita keliru dalam memahami di antara perbezaan di antara pandangan Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i. Ramai antara kita bila bercakap tentang mazhab Syafi'i, ramai orang cuma melihat merujuk kepada pandangan Imam Syafi'i. Kadang-kadang orang kata, Imam Syafi'i cakap begini, orang Imam Syafi'i macam ni, kan? Sedangkan mereka ni tidak memahami keluasan konsep mazhab. Kalau boleh nak minta Baba terangkan tentang keluasan konsep mazhab dalam mazhab Syafi'i. Adakah mazhab Syafi'i ini hanya merujuk pada Imam Syafi'i ataupun seluruh bagaimana perkembangan ulama dan keilmuan, sistem keilmuan dalam mazhab Syafi'i. Yang keduanya Baba, soalan saya, kalau kita tengok acuan ilmu di Nusantara khususnya, kita berpegang pada Asy'ariyah dan kalau dari sudut fiqhnya Syafi'i kan, Syafi'iyah, dan dari sudut tasawufnya dan merujuk pada Imam Al-Ghazali, tasawuf Imam Al-Ghazali. Soalan saya, Baba, kenapa tasawuf Imam Al-Ghazali ni begitu dominan di Nusantara? Malah bukan saja Nusantara, boleh dikatakan seluruh dunia. Kalau kata Ihya Ulumuddin tu, pengajian yang ada di seluruh dunia. Jadi kalau boleh itulah nak minta pandangan, minta penjelasan daripada Baba, kenapa yang pertamanya tadi tentang mazhab Syafi'i, yang keduanya adalah tentang perkembangan dominasi tasawuf Imam Al-Ghazali ni di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang mulia Tuan Pengerusi, kau selaku Imam Surau, pengerusi bagi ini surau. Surau yang bernama Surau Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Apa yang kata dia ambil tafaul. Ambil tafaul, ambil sempena baik, diletakkan nama surau Abil Hasan Al-Asy'ari. Kalau kita lihat di dalam Kuala Lumpur ni banyak masjid-masjid, dia ambil dilatihkan nama masjid dengan nama-nama sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Inilah surau Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Dan juga yang terhormat kepada Tuan Imam Surau dan juga ahli jawatan kuasa surau ini, dan kepada semuanya para hadirin, baik guru-guru, ustaz-ustaz dan juga pengtua-pengtua dari setiap bahagian, dan umumnya kepada hadirin yang hadir bersama pada malam ini dan juga hadirat. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita aturkan, yang telah kita tentukan membetuli kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah berlakunya apa yang kita kehendak, apa yang kita mahu. Karena kita sudah maklum bahawa kita sebenarnya yang merancangkan saja, tetapi sebenarnya Allah yang menentukan. Tapi rancangan yang telah kita merancangkan itu membetuli kehendak Allah, mesti berlaku, tetap berlaku ia. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Itu hubung kait dengan akidah kita. Jadi satu sekali lagi, syukur kita kehadrat Allah. Semoga-moganya pertemuan kita, perhimpunan kita di malam ini semoga dibarakati oleh Allah, juga diberi manfaat olehnya apa sedikit yang disampaikan dan juga sedikit keterangan. Baik, alhamdulillah, setelah kita dengar beberapa soalan yang telah dibentangkan tadi, merupakan soalan yang agaknya panjang dan lebar untuk kita memahami dan mengertinya. Tapi walau bagaimana sekalipun dapat kita ambil tentang sedikit pengertian mengenai dengan apa dia tu, baik dari segi akidah, iaitu usuluddin, ataupun dengan kata lain ilmu tauhid, dan juga ilmu fiqh, juga ilmu tasawuf. Tiga-tiga ilmu yang tersebut tadilah yang dikehendaki apabila itlaq di dalam hadis-hadis, juga ayat-ayat tentang menyebut kelebihan al-ilm. Nah, bila dikatakan talabul ilm faridatun ala kulli muslim, iaitu itlaq, menututi, mencari akan ilm. Itlaq begitu. Al-lafzu idza utliqa insarafa ilal kamili. Lafaz, satu perkataan apabila diitlaq, yakni tidak dikaitkan dengan sesuatu, menututi akan ilmu. Ada kaedah ilmu apa-apa? Tidak kan? Menututi ilmu itu faridatun ay mafrudun ala kulli muslimin.
Bila itlaq begitu, muraknya al-ilmu syar'i. Demikianlah mana-mana hadis duk menyatakan tentang fadilah ilmu. Sebagaimana hubungkan dengan Imam Ghazali tadi. Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, kitab dia yang disebut tadi Ihya Ulumuddin, kitab itu bukan hanya bicarakan tasawuf. Dimulai kitab itu dengan bicara Kitabul Ilmi. Kan? Nama kitab Ihya, menghidupkan ulum, segala ilmu pengetahuan ad-din. Ihya Ulumuddin. Tu nama pun hebat. Menghidupkan segala ilmu pengetahuan pada agama. Sebagaimana kita ambil tafa'ul dengan nama surau ni lah. Abul Hasan Al-Asy'ari. Sesuai dengan kita berpegang berkaitan dengan akidah, uluhiyah, nubuwah dan sam'iyat, iaitu aliran Abil Hasan Al-Asy'ari. Digelarkan kita Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Ambil tapu'u dengan tu surau Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Kan? Dan dari segi fiqh, kita berjalan dalam jalanan yang telah berjalan oleh Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia mulai dengan Kitabul Ilmi, terbahagi kepada beberapa bab. Bab menyatakan fadilatul ilm. Dan bab juga menyatakan fadilatul ulama. Di samping ilmu yang ada kelebihan itu, Imam Ghazali juga mendatangkan bab afatil ilmi. Ada di dalam ilmu itu penyakit-penyakitnya. Jadi kalau kita nak contoh, apa saja di dalam kebaikan itu, di dalam benda perkara yang berfaedah itu, ada padanya membahaya. Kan? Umumnya begitu kaedah aghlabiyah. Di dalam semua perkara yang berfaedah, perkara yang ada manfaat, perkara yang ada kelebihan, tapi di dalamnya itu ada merbahaya dan kerosakan. Dan juga sebaliknya, di dalam perkara yang rusak, perkara yang ada padanya merbahaya, tapi ada padanya kebaikan. Itu terpulanglah kepada kegunaan kita. Kalau kita guna tu pandai, kita guna tu kena pada tempat, maka yang tak baik jadi baik. Benda nampak tidak ada faedah, tapi kalau kita pandai guna dan proses, benda tu jadi faedah. Kan? Cuba kita tengok kalau kita mengaji dalam fiqh. Air yang kotor, macamnya air yang dibuang daripada kondo, kan? Daripada hotel, dan berapa saja air tandas dibuang, disimpan di satu tempat. Kan? Air yang najis, yang mutanajis katakanlah. Tapi boleh diproseskan jadi suci pada hukum. Nah, air yang mutanajis, air di dalam satu tempayan sah. Bila jatuh sesuatu perkara bangkai. Bangkai yang bahasa mengalir darahnya sya'nuha apa dia? Yasila antasila damu, bahawa mengalir darah. Ayam mati di dalamnya. Ular sebagainya mati di dalam.
Hingga sampai mengubahkan dari segi baunya atau warnanya atau rasanya, salah satu. Apalagi berimpun. Nah, apabila berubah oleh sebab tu yang najis tadi, walau air yang banyak sekalipun dikira jadi air itu najis, air mutanajis. Air mutanajis, bukan najis, mutanajis. Maka air mutanajis tadi hukumnya ketika itu tak boleh apa dia kita nak gunakan, apalagi nak buat menyuci akan yang lain. Tetapi di samping itu boleh kita usaha supaya dijadikan suci lagi menyuci. Antara lain kita membiarkan dia hidup begitu. Dengan masa yang lama, perubahan yang berubah tadi hilang. Dengan sendiri, maksudnya tidak dengan usaha. Sendiri mana walha, akidah kita semua Allah kan. Yang memberi bekah pada hilang, pada berlaku. Tu semua tu Allah. Tetapi bila kita bercakap dari segi fiqh, cakap dari segi ilmu zahir, hilang sendiri. Yakni tidak dengan usaha manusia, termasuk hilang sendiri. Kita biarkan begitu air yang begitu dalam tempayan besar, dalam takungan yang kita duk ladung tu besar, kita biarkan begitu. Dengan beberapa lama, seminggu atau dua, hilang. Yang berubah bau busuk tadi, kita diperiksa, tak ada. Kembali kepada bau yang asli. Kembali kepada hak asal. Rasa pun demikian. Hukum dengan sendirinya, suci air itu lagi menyucikan. Artinya, boleh kita minum kerana suci, boleh kita ambil wuduk dan menghilangkan hadas, mengangkat hadas. Boleh menyucikan yang lain. Itu. Ataupun kalau kita mau kepada cepat suci, kita tambahkan air lain. Nah, dalam air banyak itu kita ambil air lain, kita tambah turun lagi hingga sampai air bertambah. Bila bertambah, kita cium, kita rasa tak ada, hilang habis. Maka jadi suci lagi menyuci. Tengok dalam ayat kata perkara yang rosak, tapi kalau kita guna proses pandai kena dengan cara yang maksud sini kena dengan hukum syarak, maka yang suci tadi, yang kotor tadi jadi suci balik, yang mutanajis pun jadi suci lagi menyuci. Demikianlah perkara yang ada padanya faedah ilmu agama, ilmu syar'i yang dimaksudkan tadi. Bila sebut ilmu syar'i, ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, semua itu mari daripada dalam sebuah hadis iman. Ilmu usuluddin dia membicara tentang iman. Sebab itulah maudhu' dan tajuk ilmu usuluddin bicaranya ilahiyah, yakni barang yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita kenal dengan arti kita kenal hukum segala sifat Allah. Umpamanya ada Allah, kita tahu hukumnya apa? Wajib. Esanya Allah, hukumnya wajib. Sebaliknya, ketiadaan Allah ataupun ada tetapi berbilang Allah, hukumnya mustahil. Di samping tahu wajib mustahil, mesti pula untuk nak menetapkan dengan mendatangkan dalil, sekurang-kurang ijma'. Nah, dan yang kedua bicaraan ilmu usuluddin nubuwat, yakni berkaitan dengan sifat-sifat kenabian. Bila kita nak mengaku bahawa seorang itu jadi nabi, mestilah orang jadi nabi itu benar dia tu wajib. Maksud wajib sini wajib akli, bukan wajib syar'i dengan makna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki, bukan makna tu. Sidik benar bagi orang jadi rasul, amanah bagi orang jadi rasul, wajib aqlan. Kita kena enam gitu.
Maka bicaraan tu dalam usuluddin. Nah, apabila kita mengucap dan kita mengaku Muhammad Rasulullah, mesti bersifat dengan sidik. Mesti bersifat dengan benar. Mutabaqatul khabar lil waqi'. Nah, apabila kita membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazim daripadanya oleh membenarkan segala nabi-nabi yang lain. Kalau kita membenarkan Nabi Muhammad, kita tidak membenarkan Isa ialah nabi, ataupun Isa adalah anak umpamanya. Ini apa yang kata pada hakikat bukan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu dia antaranya. Dan pencaraan yang ketiga dari ilmu usuluddin, sam'iyat. Setelah kita membenarkan Allah tu Tuhan, kita membenarkan Muhammad tu Rasul, apa hak Allah Tuhan tu cerita, apa hak Rasul tu cerita, semuanya benar. Bila benar, sama ada kita dapat lihat dengan mata kepala, ataupun kita dengar dengan telinga, ataupun tidak. Bila sah datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga datang pada Quran, kita mesti membenar. Walaupun perkara pada akal boleh jadi tidaknya. Contohnya, kita mati, akan mati. Boleh jadi tak mati pun. Setelah mati, kita akan bangkit, hidup balik. Boleh jadi tak bangkit pun. Itu perkara mungkin. Kita ni akan adanya kiamat. Boleh jadi tak ada pun. Itu di segi hukum. Mungkin, dia panggil. Di segi hukum akli, kita akan mati, mungkin. Boleh jadi tak. Kita setelah mati, kita akan hidup balik. Mungkin. Boleh jadi tak hidup balik. Dan kita ni, lepas pada hidup balik, mungkin binasa pula. Dan mungkinnya tidak. Semua tu mungkin. Karena Allah Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, bila dia Maha Kuasa, ikut dialah. Tak ada siapa manik nak menghalalkan dia daripada buat. Tak ada siapa nak menekankan dia atas ia buat sesuatu yang dia tak khenakkan buat. Bila i'tikad kita begitu, maka tubik semua jaizun fil aqli fa'lu kulli ma fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dia nak buat semua perkara mungkin ataupun tak buatnya, harus baginya. Tetapi dia pergi kepada setengah lagi, sungguh begitu, tapi tilik pada ia janji. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atun. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Mayitun ada lam taukid dah. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atun. Ni panggil sam'iyah. Bila terdengar situ, Allah sendiri memberitahu. Dengan melalui kalam dia tu, dia kata sesungguhnya kamu. Dia guna dengan inna. Kemudian selepas pada kamu hidup begini, dia rakyat daripada awalnya kita dijadi daripada nutfah air mani. Kemudian daripada itu diubahkan kepada alaqah, seketul darah. Kemudian daripada itu diubahkan kepada mudghah, seketul daging. Hadis pula menyatakan masanya 40 hari, 40 yang kedua, 40 yang tiga. Kemudian pada tu kemudian pada tu pula khalaqnahu khalqan akhar. Maka semua tafsir iaitu memasukkan roh. Maka hiduplah beberapa lama yang telah ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perut dengan ghaliknya 9 ataupun 10 bulan lahir keluar. Kemudian ada yang mati kecil, ada yang macam-macam lah. Pada umumnya, kemudian sesungguh kamu akan mati. Ini dia panggil sam'an. Allah ceritakan. Maka tubik hukumnya wajib kita percaya bahawa mati itu wajib akli, yakni wajib aridi. Ataupun dengan kata lain, mumkinun aklan ataupun jaizun aklan, wajibun sam'an. Masalah mati kita semua jaizun aklan. Ia harus pada akal kerana Allah Maha Kuasa. Ikut dialah. Hak dia nak mati, dia nak mengekat. Hak dia ikut dia. Jaizun aklan.
Tapi wajibun sam'an, kerana dia menyatakan kamu lepas ni akan mati. Setelah mati, jaizun aklan, kekal ada atas mati ataupun hidup balik. Kemudian dia kata pula, summa innakum, kemudian sesungguhnya kamu ba'da yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tub'asun, akan dibangkitkan kamu. Kalau kita syak situ, tanggal iman kita. Sebab Allah menyata kita beriman dengan Allah. Tak ada arti beriman dengan Allah, beriman dengan adanya Allah, esanya Allah. Tapi dia cerita kata kamu akan dibangkit. Ya ke? Arti bukan beriman dengan Allah. Kan? Ataupun tak nanti kita ingkar, syak. Apabila kita tu dimatikan, takkan nak hidup balik. Summa dan ayat surah As-Sajdah ada ceritakan orang yang ingkarkan bangkit. Aiza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Apabila kita dah jadi tanah, hancur lebur, adakah kita ni akan jadi kejadian yang baru? Yakni kami tiada percaya dengan demikian itu. Itu namanya al-munkirina lil ba'si. Orang yang ingkar, orang yang tidak percayakan bangkit. Bila tak percayakan bangkit, lazim tak percaya dengan hari kiamat. Arti tak boleh ada hari kiamat. Adapun kita beriman. Maka bercaraan mengenai sifat Tuhan panggil ilahiyat, bercaraan sifat-sifat kenabian, sidik, amanah, tabligh, fatanah panggil nubuwat. Kemudian bercarakan hak terhadap barang yang kita pegang terhati atas dengar. Itu panggil sam'iyat. Itu bicara dalam ilmu usuluddin, ataupun dengan kata ilmu tauhid, ataupun dikatakan juga ilmul kalam. Bukan murad ilmu kalam falsafah, bukan. Bukan ilmu kalam Greek Yunan, bukan. Ilmul kalam usuluddin tadilah. Tapi dipanggil ilmul kalam kerana ulama mutaqaddimun di zaman dahulu, bila dia nak bicara satu-satu sifat, dia kata al-kalam, dia guna gitu. Tak nak guna babu qudrah, babul iradah. Al-kalam fil qudrah, al-kalam fil iradah, al-kalam fil wujud. Tak, kalau dia guna al-kalam, ditambahkan satu nama ilmu usuluddin, ilmul kalam. Kemudian ada setengah-setengah kita mengelirukan. Bila sebut ilmu kalam, ilmu falsafah Greek Yunan. Jadi memfaham kepada masyarakat, mereka kata wujud. Bernama keji. Tak perlu belajar ilmu usuluddin. Kita kena faham dulu. Tiap-tiap nama, satu nama tak ada munasabah dengan hantarannya. Kemudian, jadi tu masuk semua tu dalam bahasan iman. Juga kita ada iman. Sebab tu wajib atas kita, bila kita nak jaga iman, mesti kita kena tahu ilmu usuluddin. Nak jaga iman. Nak jaga iman. Maka bila usuluddin, banyak cara usul agama. Asas agama. Dengan kata lain, itu semua kita ada guna Arab. Usul. Nah, bila mau pra asal. Ada pula di sana kan asas. Semua tu kelima Arab. Bila dijadikan Melayu kita, apa asas? Tapak. Ni macam kita nak buat bangunan. Baik bangunan tinggi 230 tekad, 230 lapis. Bukan saja tinggi, besar lagi pula, kan? Mestilah kita kena kukuhkan tapak ni, tapak. Tu asas. Kan? Kalau tidak asas ni tak kukuh, tak kuat, nanti bangunan tak akan rubuh. Tapi kalau asas tu kukuh, kalau dirubuh juga, rubuh atas, asas kukuh, boleh bangun lain. Nanti panggil asasuddin, usuluddin. Kemudian setiap ilmu seperti kata awal tadi, setiap perkara yang ada faedah, setiap perkara yang ada kelebihan, setiap perkara yang ada manfaat,
dia ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Laluan azan kau atau terus? Terus laluan azan. Nah, boleh azan dulu, lepas tu kita sambung insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة حي إلا على بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الشرف والدرجة العليا. Alhamdulillah, kita sambung. Jadi putus mualak. Putus mualak. Apa kita bicarakan tadi mengenai dengan asas. Asas din, asluddin, usuluddin. Tapak bagi agama
untuk kita membangunkan di atasnya akan bangunan di atas. Itu berkaitan dengan fiqh. Bangunan-bangunan berkaitan dengan fiqh. Sebab tu dalam hadis sebut buniyal islamu ala khams. Bunya, dibinakan, dibangunkan, kan? Itu merupakan binaan, bangunan di atas. Nah, di atas apa? Di atas asas. Karena asas ma yubna alaihi ghairuhu. Barang yang dibinakan, dibangunkan atasnya akan yang lain. Itulah asas. Manakala fiqh, tasawuf merupakan furu'. Nah, furu'. Iaitu bangunan kena kediri bangunan di atas tu. Inilah kalau kita kata bentuk surau, masjid, rumah, inilah yang kita nampak dengan mata kepala, mulai daripada lantai, naik tiang, teruskan beberapa lapisan di atas. Ini merupakan bangunan. Begitulah solat, sembahyang yang kita duk sembahyang, puasa, zakat fitrah, haji, umrah, tu rupa bangunan. Rupa bangunan. Sebab tu bangunan tadi kalau tidak dibina atas asas tadi, bangunan tu tidak jadi, tak sah. Kalau tidak ada asas iman. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala tolak. Allah Ta'ala tolak amalan orang munafik. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada asas iman. Tak ada langsung. Cuma menzuhir-zuhirkan saja. Ataupun amalan yang elok, hebatnya, buatan eloknya. Sampai Nabi SAW tu sedih bila dengar dan lihat perbuatan mereka itu, rasa kagumlah. Ajib. Eloknya perbuatan mereka. Eloknya cakapan mereka. Pandai cara ambil hati, kata orang petani. Pandai ambil hati. Tapi asah batin mereka fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit syak, ragu. Iyakah Muhammad mengaku kata ia Rasul? Betulkah Rasul? Quran yang dibaca oleh Muhammad tu kalamullah. Betulkah kalamullah? Kau rekaan. Ini panggil dalam hati dia ada marad. Ada penyakit keraguan. Maka walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah, itu merupakan bangunan. Dia solat walaupun di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dia keluar bersama Nabi untuk berjihad ke jalan Allah, lupa pandangan zahir. Tapi hati mereka dah senantiasa nak mengubuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang kata amalan bangunan tadi hanya tidak dimanfaatkan. Dan demikianlah sebab yang boleh apabila kata tadi, apabila ada perkara tak ada manfaat, ada kelebihan, ujian dari Allah datang. Seolah-olah kata Allah nak menzahirkan sebenarkah atau tidak. Mari ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami ujikanmu dengan kebaikan dan juga dengan kejahatan. Ditafsirkan juga dengan kebaikan, yakni dengan kesenangan, kemewahan hidup. Wasyarri dengan kejahatan, dengan kesusahan, kecemasan, kepicikan hidup. Kami uji. Arti kedua-dua tu ujian dari Allah. Jangan kita ingat kata bahawa ujian tu susah aja, baru kena ujian. Bila senang tak ada ujian, dah kedua-dua tu ujian. Ujian di dalam kesenangan, sabar ke tidak? Bila kita dapat kesenangan, kemewahan hidup, kita nak syukur ke atau tidak? Bila diujikan dengan susah, sabar atau tidak? Begitu akidah yang kita berpegang. Kita pakai dakwa bahawa kita ni pegang turut ahli sunnah wal jamaah. Semua tu dakwa kita orang Islam ahli sunnah wal jamaah. Sungguh ke tidak? Ini ujian datang. Pahaman macam-macam masuk. Nak tahu sungguh ke kita tak ahli sunnah wal jamaah. Ujian lagi. Sebab tu kata di dalam barang yang manfaat, barang yang ada guna, ada faedah itu
terkadang apa yang kata bila kita salah guna dia jadi rusak. Kan? Sebab itulah apa yang kata penyalahan gunaan dadah. Tak kan? Dia kata gitu kan? Apa dia? Penyalahan gunaan dadah. Jadi kalau kita bahas satu-satu, perkara katakanlah dadah. Takkan ada padanya manfaat? Tidak. Dadah ada padanya manfaat kan? Ada padanya faedah. Tapi kita kena guna pandai untuk dia. Sebab kita kembali pada umum ayat, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Ia Allah menjadikan barang di dalam bumi semua untuk kamu. Yang apa lilintifa' untuk kamu ambil manfaat, ambil guna. Tu nak guna kena pandai. Kalau guna tak pandai, bahaya. Kan? Api. Tengok tak, api itu membakar kan? Api itu menghanguskan. Tapi kita boleh guna dengan dia banyak teknik. Api lagi guna ni. Tapi kalau tak pandai guna, nanti kebakaran. Bahaya. Ubat untuk menyembuhkan. Tapi kalau guna tak kena, nanti berbahaya, mudarat. Demikianlah ilmu. Kita kata ilmu ahli sunnah wal jamaah dari segi akidah. Tapi kita tak belajar sungguh dalam aliran dia. Nanti kita dakwa ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita tidak belajar cara. Kadang-kadang pergi ke lain. Kita kata ahli sunnah wal jamaah. Nah. Dan sebab daripada kita di akhir zaman, terutama kita di Nusantara, sama ada dalam Malaysia ni cara umumnya, kita di Fatani. Umumnya dan mana-mana apa dia Brunei, Indonesia, sebut kata dari segi akidah kita Asy'ariyah. Yakni secara umum tu. Tidak nafikan ada lagi perpecahan kan secara umum. Mana kata kita orang Fatani, orang Malaysia, Indonesia sealiran dari segi akidah pada asal. Sebab tu bila timbul dia lahir munculnya aliran yang lain atas orang yang pandai, atas orang yang tahu dengan cara berkaedahnya, wajib atas mereka menolakkan, yakni dengan cara beri keterangan supaya membeza antara mana yang hak, mana yang batil. Itu kita kena belajar kaedah dia. Tengok apa berlaku COVID baru ni. Orang yang boleh menggunakan bila berlaku kematian, siapa? Kena buat apa cara? Bukan semua orang boleh kan? Khusus. Tengok. Itu pun sebagai contoh. Tetapi kemudian aliran Ahlussunnah yang menyebabkan siapa pada kita yang berpegang tu Abu Hasan Asy'ari kerana pendakwah, pembawa agama. Kita sudah maklum bahawa agama ditubuhkan Nabi SAW, dia orang Makkah. Kan, dia orang Makkah. Kemudian dihijrah, izin hijrah kepada Madinah. Arti tempat tubuhnya di sana. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'ah. Tempat mula-mula ilahi di Makkah, Madinah. Tapi penyampaian itu dibawa. Dengan ringkas cerita dibawa turun-menurun sampai ke zaman dibawa pendakwah, membawa dakwah, ajakan seruan itu ke seluruh. Sampai kepada Nusantara kita ini yang membawa ada segi usuluddinnya pengajian Asy'ariyah. Masuk dulu Pak kita daripada Yaman, Asy'ariyah. Itulah kita bila dia masuk dengan pendakwah Asy'ariyah serta bawa dengan kitab-kitab karangan berkaitan dengan Asy'ariyah. Sebab itulah kita dikenal dengan Asy'ariyah. Dan di masa yang sama juga dari segi fiqh pendakwah bawa masuk kita fiqh mazhab Syafi'i. Dengan diajarkan kitab-kitab bermazhab Syafi'i. Itu sebab tu kita boleh tahu cara Syafi'i. Tengok solat kita dibilang rukun 13, rukun wuduk 6, tak dibilang kata rukun wuduk 4.
Tapi kalau mazhab Hanafi rukun wuduk hanya 4. Tapi ada pembawa agama mai berdakwah pak kita ni segi fiqh dia bawa mazhab Syafi'i. Lah tu dia ajar kitab-kitab mazhab Syafi'i rukun wuduk, fardu wuduk 6. Kan? Bila siapakah niat dan tartibnya. Ada juga bila rukun wuduk 7. Dimasuk ke satu lagi dalkun. Apa dalkun? Gosok. Tak memadai kalau kita air macam air saluran. Kita tahan muka kita. Sekira-kira rata. Dengan tak gosok pun rata. Tangan kita tahan begitu je. Rata dengan tidak ada gosok pun. Maka mazhab kita cukup memadai. Asalkan niat tempat dia ratakan basuh muka, meratakan muka tangan, kepala sedikit ya kita tu, kaki asalkan rata cukup. Tetapi mazhab Maliki rukun dia dalkun, gosok. Kalau kita tahan muka begitu saja tangan, tapi kita tidak gosok, tak memadai, kerana rukun kena gosok. Tu. Maka kita tahu 6 rukun ni apa ni? Mazhab Syafi'i. Kerana pembawa masuk pak kita ni sampai mazhab Syafi'i, bawa mazhab Syafi'i. Tu terkenal pak kita. Dan kitab-kitab yang dia ajar kitab mazhab Syafi'i. Nah, macam kita Imam Ghazali tadi Ihya Ulumuddin. Di awal dia bercara kelebihan ilmu, kelebihan ulama dan beberapa penyakit berkaitan dengan ilmu dan juga memperkenalkan tanda-tanda ulama dunia, ulama al-akhirah. Tu di awal sebelum pada masuk percaraan. Selepas tu dia iringi dengan bercara akidah. Akidah dia bercara usuluddin. Selepas tu lah dia bercara fiqh. Cara fiqh atau berkaitan dengan Islam. Bila fiqh dia sebut habis beberapa robok 4 bahagian. Robok ibadat berkaitan dengan solat, puasa, zakat, fitrah, haji, umrah dan barang yang berkaitan dengannya. Satu robok sebahagian 1/4 bagi robok ibadat. Kemudian masuk sebahagian-bahagian yang kedua, robok muamalat. Muamalat, cara pekerjaan, cara kehidupan. Masuk dalam bab jual beli, berniaga, sewa menyewa, upah mengupah, gaji menggaji. Timur bab qali wakil, bab apa semua tu muamalat. Gadai menggadai, berhutang, bagi laba, bagi untung, apa dia mudharabah ataupun qira, akad bagi laba, setiap tu ada bercara. Apabila sampai kepada robok yang ketiga, robok munakahat, cara pernikahan, perkahwinan, apa rukunnya pernikahan, bila ada pernikahan, ada pula muasyarah, cara bersekududukan suami isteri, kan? Lepas tu cara pula bila berlaku perceraian, cara cerai, tolak. Bila tolak adanya iddah, nak ke tu cara kan munakahat. Apabila berlaku itu, ada pulanya masalahnya hadanah, tak dapat anak. Bab hadanah, cara membela mendidik anak, siapa keberhaknya, cara bab bersusu, ada pula bab zihar, macam-macam. Dia panggil robok munakahat. Selepas pada tu beralih kepada robok terakhir yang keempat, robok al-jinayat. Orang ni yang buat salah kepada yang ni. Ni duduk di pemimpin-pemimpin. Tu robok jinayat. Kan? Tu semua hal tu bercara dalam al-Islam. Betul? Islam mengenai kitab fiqh bicarakan Islam. Hukum, hakam, undang-undang, peraturan. Kemudian iringi kita terakhir dia bercara tasawuf. Itu dia dalam kitab ayat semua di situ. Itulah di antaranya. Kemudian dari segi tasawuf, itu masuk di dalam kata iman, Islam, ihsan. Enggak dalam hadis sebut tiga-tiga tu. Iman, Islam, ihsan. Dan Nabi SAW menggunakan dengan ringkas cerita di akhir hadis. Selepas dia tanya tentang iman, dijawab. Tanya Islam, dijawab. Tanya ihsan, dijawab. Setelah itu dengan ringkas cerita, pergilah diberi.
3 hari selepas itu Nabi bertemukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW tanya Umar, kamu tahukah Umar siapa yang menanya kemarin? Umar jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah tahu. Maknanya kami tak tahu. Itulah Jibril. Datang akan kamu mengajar mengajar agama kamu. Jadi daripada situ ulama intibah bila sebut din agama melengkapi iman, Islam, ihsan. Tu. Dan sebab Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Jibril mari rupa tanya aku, apakah iman? Maka dia jawab rukun iman yang 6 tu. Lepas tu dia tanya, apakah Islam? Jawab 5 perkara sebagai besar-besar dia. Sudah dia jawab, apa ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Lepas tu dia tanya, bilakah masanya kiamat? Dia tanya bila kiamat? Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukanlah aku yang ditanya tentang kiamat itu, bukan aku yang lebih tahu daripada kamu yang menanya. Artinya, mu yang menanya tak tahu bilakah masa kiamat, aku pun tak tahu bilakah masa kiamat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya wal mursalin tak tahu bila masa kiamat. Jibril, ketua segala malaikat, tak tahu masa kiamat. Dari mana kita pandai-pandai tahu kiamat? Akan berlakunya beberapa tahun lagi, 10 tahun, 20 tahun akan datang. Dari mana tahunya masa bila? Tak tahu. Hanya kita yakin bahawa kiamat mesti berlaku. La raiba fi'. Tidak ada syak lagi kiamat akan berlaku. Berlaku dengan satu saat. Kan? Kita iktikad. Bilakah tak ada siapa pun menjawab. Nanti tak usah kena tahu kiamat. Mati kita. Kita semua akan mati kan? Kita yakin, kita iktikad kita akan mati. Allah mewajibkan atas kita tu mati. Ini dalam samaan tadi. Tapi kalau ditanya, kita mati dah? Mati. Nak tanya, bila mati kamu? Bila mati saya? Siapa boleh cerita? Kita mesti mati. Bilakah? Tak tahulah bila. Kamu dulu ke aku dulu, ayah dulu ke anak dulu. Tak tahulah tu. Tapi mati mesti mati. Bilakah? Tak tahu. Kiamat mesti berlaku. Bilakah? Tak ada siapa tahu. Ini sampai masalah ghaib. Allah Ta'ala tak beritahu dengan hikmahnya. Nah, kemudian apabila setelah dia menyata, apakah alamatnya kiamat? Dia menyatakan beberapa dengan rekah cerita. Setelah itu dia kata, Jibril datang akan kamu, mengajarkan agama kamu. Apa maksud agama kamu? Tadi, iman, Islam dan ihsan. Iman itulah panggil bicaraan usuluddin, bicara tentang iman. Fiqh telah bicara tentang Islam. Dan tasawuf telah bicara tentang ihsan. Artinya kalau nak panggil fiqh pun ia juga. Ini fiqh batin. Tasawuf ni fiqh batin. Tengok kita nak kenalkan bila mari di hati kita. Nah, kita buat amal, sembahyang kita, baca Quran kita, semua itu tak perkara kebaikan. Salat perkara kebaikan, baca Quran perkara kebaikan. Tapi kalau hati kita nak riak, nak menunjuk-nunjukkan, apa jadi? Ibarat buah yang begitu baik, baunya harum, tapi apabila ditebuk oleh tupai dan sebagainya, maka rusak. Ataupun ibu macam ibu apa dia panggil? Temingat kita orang Tani panggil. Kalau Lumpur panggil apa? Apa? Talak buah. Tak usah dengar kita tu. Bila dipakar dia jadi buruk buahnya. Jadi buruk buahnya. Tu nak kata ibu sebagai ibu bila dia gigit maka menyebabkan buah itu jadi buruk. Tu macam ibu. Tu begitulah zikir kita bagus.
Kerana sebut Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir tu bagus. Kelebihan satu-satu bukan main. Sekali ucap subhanallah, ada riwayat tanam pokok kayu emas daripada syurga. Bukan main kelebihan-kelebihan. Tapi kalau hati kita tak siap, tak suci, habis dimakan. Solat sunat, kita suka solat sunat. Kita suka puasa sunat. Kita suka baca Quran. Bagus, semua tu baik. Tapi kalau tak jaga hati, nanti rosak. Ujub, kagum dengan amalan tu. Tidak ingat kata ini minnah dari Allah. Rosak. Ataupun kita buat kebaikan, suka memandang rendah kepada orang lain. Takabur, sombong. Kata ini tasawuf bicara. Sebab tu dengan kata lain, tasawuf juga panggil ilmu mengenal diri. Dia panggil ilmu mengenal diri. Apa murad diri? Diri zahir ni tak ada siapa tak kenal. Aku tak kenal diri aku sendiri. Kenal. Diri yang lain kita kenal tak? Ini kenal, sayang kita kenal, kawan kita kenal. Ini kenal zahir. Diri. Diri yakni qalbin. Itu ilmu mengenal diri. Yakni kenal ke sifat hati kita. Jadi katakan roh. Kerana itu kita sendiri tak dapat pandang ke diri roh. Nyawa yang ada di kita. Kita dah nampak hari-hari, jasad kita dah nampak tengok. Sebelah dalam tak nampak dah. Alat canggih, suluh. Kadang-kadang nampak roh di dalam batin perut kita tu. Ini rosak, ini ada urat begini. Suluh dengan alat canggih. Tapi roh, nampak tak? Tak nampak. Ketika kita duk jaga orang pesakit yang hampir mati, muhtadar, duk likung oleh keluarganya, ngucap di telinganya, kemudian kita nampak dia. Ada orang mati kan? Ada lah kita kata. Keluar dah lah. Baik, tanya ramai-ramai, kamu nampak tak semua roh keluar saat ni? Tak siapa nampak pun. Mana roh diri tu keluar dah lah. Tinggalnya jasad. Yang ni mayat. Yang nu masih hidup. Kan? Maka yang itulah. Sebelum pada nak asing daripada badan kita, kita kena kenal. Itu supaya ilmu mengenal diri. Apa mengenal diri? Mengenalkan sifat-sifat bagi dirinya. Sifat mazmumah, sifat mahmudah. Itulah isyarat dalam hadis kata anta'budallaha, bahawa akan ibadah akan Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau itu melihatnya. Kan bila kita melihat seorang macam kita berhadap begini, kita gunakan adab. Tengok pelaturan dalam kita mengaji, beradab guru, talaqi, duduk cara beradab, ini adab zahir. Tengok kita belajar adab zahir. Bila kita nak hala beri sesuatu, sedekah ke hadiah, adab kita beri dengan tangan kanan. Kalau kita bagi hala dengan tangan kiri, jahat adabnya. Kan? Begitu juga orang bagi sesuatu hadiah ataupun sedekah, kita terima dengan tangan kiri. Ini jahat adab di segi zahir syariat. Ini adab zahir. Jangan. Tak baik. Tangan kanan. Dan Nabi sendiri SAW mengajarkan, Kul biyaminik, makan ulimu dengan tangan kananmu. Makan suap dengan tangan kanan, pegang cawan untuk minum air dengan tangan kanan, nak pakai ke pakaian mendului kanan. Kan? Nak pakaikan seruar dan sebagainya, mendului kanan. Tapi bila nak pecah, cabut, nak buang daripada tubuh, maka mendului kiri. Kita nak masuk tempat beliau, masjid, mendului kanan. Itu adab zahir. Adab batin? Adab batin kita kena kenal. Adab batin. Bila kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkah kita duk jadi dia. Tengok orang berhadap depan orang besar, depan agung, diam tetap khusyuk dia panggil. Sebab mata zahir kita pandang ke orang besar. Kita orang kecil pakak, kita rasa hina. Tetap. Sampai kalau kita kata apa bergaru cara beradab. Tak ada. Tidak.
Kalau duduk seorang diri boleh berkira tak apa dah, duduk di rumah kita seorang je. Gata, jauhlah macam mana pun. Tapi bila kita beradab dengan orang yang kita malu, orang besar, kita hanya kalau kata pun. Kan? Kalau boleh kita tahan, kita tahankan. Tak boleh nak tahan dah. Supaya juga dalam solat. Kita duduk solat, gata sangat. Kalau boleh tahan, kita tahankan. Tidak. Batal lah solatnya. Tengok. Nah, kalau kita tengok pula, tak elok kamu semayang macam mana, bergelepar macam kanak-kanak semayang kan. Temu sama kawan dia. Dia duduk belatur dua orang. Dalam solat dia. Bila dia sujud, dia buka gini. Orang yang sujud, kena dahi. Tu. Itu solat kanak-kanak. Solat kita orang tua tidak begitu. Kita tahu adab. Tapi hati kita, masih tak khusyuk, masih tak. Kerana tak ada adab batin. Sebab itu juga kita diajar adab. Macam mana? Apa yang buruk, apa yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa segala yang buruk, segala yang keji, salah silap, itu dari nafsu saya sendiri. Ini cara beradab dengan Allah. Walhaq akidah kita, kullum min indillah. Semua sama ada rupa baiknya, jahatnya, taatnya, maksiatnya, kufurnya, imannya, semua dari Allah. Karena tak ada siapa boleh memberi bekah. Qul huwallahu ahad. Kan? Di segi akidah. Dan boleh kita guna macam ni di tempat makam ta'lim wa ta'allum. Tempat mengajar, tempat belajar, tempat duk menerang. Boleh kita sebut. Tapi kalau nak bercakap harian, jangan. Sebab tu kita beradab, apa yang baik adalah taufik dari Allah. Apa yang betul dari Allah. Apa yang salah dan silap itu adalah daripada nafsu saya sendiri. Ini cara beradab bercakap. Bukan cakap lagu tu pegang supaya cakap tu, itu Mu'tazilah. Semua baik dari Allah. Bukan baik dari nafsu. Arti pada akidah pun begitu. Bukan. Akidah kita semua dari Allah. Itu yang beriman dengan qada dan qadar. Tapi beradab cakap macam tu. Itulah di antara hikmah yang Allah Ta'ala menjadikan syaitan. Allah Ta'ala menjadikan nafsu yang amarah. Hikmahnya untuk tepat sapuh macam tisu. Tengok kita makan sedap, gulai lah, sup tom yam lah. Makan, berlumur tangannya. Mulutnya berlumur. Kita nak sapuh dengan apa? Sapuh dengan serban. Lemak yang ada. Habis. Lalu tu disediakan tisu. Kalau dulu pakai kain mendil. Sudah makan, ambil yang tu, sapu. Ini hikmah. Walaupun nak tahu. Tapi mesti ada untuk menyapu dia. Ini kalau tengok segi hikmah, bagusnya Allah Ta'ala menjadikan iblis. Sebab ada iblis bila kita sakut dengan dia. Segala kejahatan daripada iblis. Kan baik dari Allah. Gitu. Ini penat tisu untuk menyapukan dia. Sebab dari ilmu tasawuf dia banding nafsu kita. Itu sebagai mendil dia sebut. Arab panggil mendil. Kan? Tisu panggil mendil. Apa tu mendil? Untuk apa mendil tu? Untuk sapuhkan segala kekotoran. Sebab tu kita hantar lagi situ. Ada. Tu hubungkan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab pendakwah bawa masuk agama tempat kita, aliran mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Hak tu masuk dulu. Lepas tu hak kemudian mai kemudian hak ni lah duk mempertahankan, duk tolak, duk apa. Maksud adalah menerangkan. Tapi tidak sia-sia. Apa tidak sia-sia? Kerana Allah Ta'ala tidak buat perkara yang sia-sia. Semata-mata yang tidak ada faedah. Tak ada. Hikmahnya dengan adanya pahaman macam-macam itu supaya nak tahqiq ke bagi kita. Betul ke ahli sunnah wal jamaah kamu pegang tu? Sebenar kamu pegang tu? Hak semata-mata dakwah je. Ini menyebabkan jadi satu sebab supaya kita orang kata bersungguh dalam kita menuntut ilmu tu. Supaya tahqiq.
Kan? Itu dia antara lain. Kemudian tak kala sebenarnya kalau tasawuf ni dia mari daripada lagi di kalangan imam-imam. Imam Ghazali ni orang yang kurun 5 dah. Nah, kalau kita berlaku atas kawan kata ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, tengok berapakah zaman panggil ulama mutaqaddimin? Kata setengahnya panggil ulama mutaqaddimin ialah orang yang zaman salaf. Zaman salaf iaitu zaman 300 tahun. Kurun sahabah 120 tahun. Kurun tabi'in lebih kurang 80 tahun, itu dah 200. Kurun tabi'in lebih kurang 100. Jumlah 300 tahun mulai daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mulai daripada hijrah Nabi sampai 300 tahun. Itu panggil zaman salaf. Maka salah berlaku perpecahan pun zaman salah. Sebab tu bila sebut salah dikait salafis salih. Sebab pecahan Mu'tazilah, pecahan segala firqah-firqah yang pecah sampai berpuluh-puluh firqah, pecah zaman mana? Zaman salah, yakni zaman dia zaman sahabat turun menurun. Lalu itu digariskan bila nak intikad jalan salah, salafis salih. Maka atas kata 300 tahun Imam Ghazali ke kemudian. Atas kata ulama mutaqaddimun, orang yang hidup di dalam 500 tahun. Imam Ghazali masalah ulama mutaqaddimun. Ada setengah kata bila kita mengaji fiqh, ulama mutaakhirin, ulama mutaqaddimin, garisannya setakat masa Imam Nawawi. Orang sebelum pada Imam Nawawi panggil ulama mutaqaddimin. Orang yang kemudian selepas pada Imam Nawawi panggil ulama mutaakhirin segi fiqh. Ke Imam Nawawi orang kurun 7. Kemudian pada Imam Ghazali lagi. Nah, Imam Ghazali orang kurun 5. Kerana lahirnya tahun 453. Meninggalnya dia tahun 505. 505 Hijrah. Arti hidup di akhir kurun 5. Mai mati awal kurun 6 tahun 505. Imam Ghazali rahimahullah taala. Oleh kerana Imam Ghazali ni falsafah dia tu tinggi dan bijak dari segi bermunazarah, berdebat, pandai. Dan pulanya keilmuan dia tu, yang kata kemas hingga digelarkan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam gelar dia tu. Dan dia di antara dari segi ilmu fiqh dia mengikhtisaskan daripada kitab guru dia Imamul Haramain. Guru fiqh dia mulazamah Imamul Haramain. Dia buat kitab Nihayatul Matlab pada bercakap mazhab. Maka Imam Ghazali selaku muridnya ikhtisar, buat ringkasan daripada kitab gurunya Imamul Haramain tadi. Dia letak nama kitab dia Al-Basit. Kemudian Imam Ghazali sendiri mengikhtisar, mengekahkan lagi daripada kitab Al-Basit tadi, dia letak nama Al-Wasit. Atau ringkasan sikit daripada itu. Kemudian dia ringkas pula daripada Al-Wasit, letak nama Al-Wajiz. Itu kitab Imam Ghazali. Kemudian ulama banyak mensarahkan Al-Basit, mensarahkan Al-Wasit, mensarahkan Al-Wajiz turun menurun. Sampai masa Imam Rafi'i rahimahullah taala mensyarahkan kitab Al-Wajiz tadi jadikan Fathul Aziz ataupun dengan Al-Aziz saja. Kata riwayat Al-Aziz, tapi nak untuk beradab bubuh awalnya Fathul Aziz, syarah pada kitab Al-Wajiz tadi. Kemudian Imam Nawawi pula mengikhtisarkan daripada itu, letak pula nama kitab Rawdatul Talibin. Lepas tu diikhtisar pula oleh Ibnul Muqri, letak nama Ar-Rawdut Talib. Datangnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, syarah pula di atas Rawdut Talib itu Asnal Matalib. Ini panggil silsilah rantai-rantaian kitab daripada ulama mazhab Syafi'i. Ulama mujtahid bukan hanya 4, tetapi hilang. Jadi apa yang kata habis
apa dianya pembawa-pembawanya. Seperti Imam Al-Zawa'a, apa dia Imam Auza'i, dia Imam Syam. Kan? Hebat. Tetapi lepas pada meninggal dia 300 tahun lebih kurang masih dibawa. Seolah-olah peninggalan dia tu hilang. Maka pindah kepada mazhab Syafi'i, ada pindah pada Hanafi, ada pindah pada Maliki. Hak yang kekal sampai ke akhir zaman pak ni. Sebab mereka ada tinggal karangan kitab dan dibawa oleh ashab murid-muridnya turun menurun buat kitab. Hak ni mai syarah, buat hasiah, buat ikhtisar, syarah terus menerus sampai kepada kita akhir zaman. Nah, kemudian hak pembawa mengikut kita kat ni tadi apa tadilah. Hak bawa mazhab Syafi'i mari. Tu kita kenal mazhab Syafi'i. Tapi kalau cuba kita pergi nak mengaji kat sebelah balik Morocco. Nah, Maghribi, Tunisia. Kat atas tu banyak mazhab Maliki. Kerana Imam Malik dia orang Madinah, mengajar di Madinah. Kemudian dia orang mari buat haji di Mekah, pergi ziarah makam Rasulullah, ngaji dengan Imam Malik. Ngaji dengan Imam Malik. Bila mengaji siapa boleh balik ke negeri mengajar di sana. Sibarkan mazhab Maliki. Sebab kat Morocco mazhab Maliki di segi fiqh. Adapun di segi qiraah bacaan Quran, kita pula dibawa dengan qiraah Asim, riwayat Hafaz. Qiraah Asim ada dua riwayat. Satu lagi riwayat Syu'bah. Hak kita riwayat Asim. Tu riwayat Hafaz. Lalu tu kita pandai cara baca Quran, cara riwayat Hafaz. Tapi kalau aku Morocco Maghribi kan, dia baca dengan riwayat Warash. Qiraah Nafi', qiraah Madani. Hak kita ni qiraah Asim, orang Kufi, orang negeri Kufah, Iraq. Nah, puja pada pembawa tadi lah. Contohnya apa kita mengaji di guru-guru yang bermazhab Syafi'i, maka kita faham Syafi'i dulu. Lepas tu kalau kita mengaji yang kemudian yang lain pun, kita sudah rajah dah mazhab ni. Cuma kita tahu untuk meluaskan ilmu. Nah, seperti kita mengaji bab cakap najis mughallazah. Anjing, babi, mazhab kita najis mughallazah. Sudah daripada awal kita kenal sampai hari ini. Nah, kemudian kita mengaji ikut sana. Nyatakan anjing tu suci macam kucing lah. Kita bahasa nak tengok tak boleh lah. Nah, bila kita sentuh dia basah, kita basuh. Basuh pula 7 kali. Najis mughallazah. Tapi kalau mazhab Malik bukan hanya seperti kucing. Tengok tu kan. Itulah nak saya kata khilaf-khilaf tu untuk kita tahu meluas ilmu. Tapi untuk kita amalkan apa kita mengaji, berguru dengan guru yang mursyid cukup untuk kita amal. Tapi untuk kita nak menerang kepada yang lain untuk tahu ilmu dan untuk kita nak tanggung sekiranya kalau berlaku perselisihan. Kalau berlaku perkhilafan, kita akan tahu tolong tanggung. Yang kamu kata pun betul, jalan 1, 2, 3, 4. Yang kamu kata ni pun betul, jalan 1, 2, 3, 4. Pentingnya jangan kamu buat perselisihan. Yang kata ini satu. Tetapi jadi masalah, kita menyibah hak kita menyalahkan orang lain. Ini masalah. Nah, itulah di antaranya. Itulah di antaranya apa dia? Kitab mazhab Syafi'i sampai kepada kita dulu. Betullah kita pandai cara solat, kita pandai kata rukun 13 mazhab Syafi'i semua tu. Nah, sebab kalau bila kita pergi ke Mekah selain pada kita nak buat haji, Allah kita boleh tengok macam-macam cara solat. Itu kan? Semua tu muslimin solat hadap ke Kaabah yang sama. Yang ni semaya tengok yang ni kadang kiri kita macam ni, kanan kita macam ni. Tapi bila tahu ilmu, ni beberapa mazhab, khilaf ulama itu adalah rahmat. Nah, jadi pentingnya walaupun soalan tu rupanya begitu, tetapinya dalam bentuk umum beri jawapan serta keterangan, iaitu dinasihatkan kepada kita, terutama kita orang akhir zaman ini, naklah kita
sungguh-sungguh belajar ambil tahu dalam tiap-tiap satu bab, dia faham dalam satu-satu mazhab. Patut yang kita telah amalkan tu telah sah. Telah kita apa dia? Menerima daripada guru. Ya telah ditasah oleh guru. Cukup untuk kita amal. Tetapi bagi kita nak tahu lebih luas lagi, itu tidak terhad. Tidak terhad. Nah, ilmu sangat luas. Rahmat Allah sangat luas. Jadi bila kita tahu luas, tidak ada bergaduh lah antara satu sama lain. Tapi kalau segi akidah, bila menyalahi dengan akidah ahli sunnah, perlu diterangkan. Terima tak terima tu lain hal. Itu di antaranya. Sebab tu kita letakkan tajuk yang dalam pembicaraan panggil soal jawab. Tapi kita letak tajuk al-ajwibah wal bayan anil as'ilah wal iskal. Beberapa jawapan dan keterangan daripada beberapa soalan dan kemuskilan. Sebab tu kita nak tanya, nak soal, tapi jadi hak kita muskil. Soal masalah keliru. Jangan kita soal untuk nak menjatuhkan orang lain. Jangan kita soal untuk nak tahu setakat manakah. Jangan. Niat itu buruk. Kita diri soal tu sendiri ada disuruh. Diri soal tu sendiri ada dicela. Dia kata tadi, klik pada kaedah tadi, tiap-tiap apa saja dia ada yang baik, ada yang buruk. Dalam baik tak ada buruk. Tengok soal. Ada kebajikan diri soal jadi satu sebab bagi dapat ilmu. Sebab tu Allah Ta'ala kata fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Tu diperintah tu tanya. Maka tanya oleh kamu soal akan ahli zikir jika sekiranya kamu tu tak tahu. Ataupun kamu tak ada kekeliruan. Soal. Lepas tu mari pula hak keji. Apa dia? Da'uni ma taraktukum. Tinggal kamu akan aku. Barang yang aku tinggalkan kamu. Apa aku menyata padamu yang aku tidak ceritakan? Diam. Jangan tanya. Fa innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim al-anbiya. Sebab apa? Binasa umat-umat yang dulu kala banyak soal. Banyak menanya. Tapi bila soal tanya orang hurai tak ikut dalam pertanyaan tu. Jadi tanya apa? Tanya nak tahu saja je. Orang Kelantan kata. tanya nak tahu saja je. Dia nak tahu setara mana je. Itu je. Ini niat buruk dah. Baca kata pada awal tadi dia ingat yang terlupakan kaedah tadi. Kaedah mutaqarrirah. Di dalam kebaikan bila kita guna, sangat baik. Kita guna kena pada tempat, sangat baik. Di dalam kebaikan, kalau kita guna tu salah, Allah jadi keburukan yang besar. Perkara yang buruk, tapi kalau kita pandai proses, jadi faedah dan manfaat. Tak sia-sia. Tidak kita tahu begitu saja. Hingga contoh boleh kita ambil dalam hadis. Antara lain, dia berbicara masalah apa tu? Masalah orang tanya dia di dalam minyak. Kemudian jatuh seekor tikus. Jatuh tikus, mati. Maka ditanya Nabi SAW, bagaimana minyak yang mati padanya tikus itu? Maka sekiranya kalau minyak itu beku, panggil minyak beku tak sini? Beku musim sejuk musim dingin, sangat dingin, sampai minyak tu sejuk, jadi beku. Ada orang petani panggil minyak tidur. Soalan macam orang tidur lah, beku, diam. Beku. Dia kata sekiranya kalau minyak itu beku, caranya kamu ambil tikus itu, buang. Kemudian ambil apa sesuatu, buang keliling kelalanya tu. Yang lagi, tak apa-apa, boleh guna. Sebab dia beku. Beku dia tidak melarat pada yang lain kan. Buang ke jiring tikus itu dan buangkan keliling kelalanya tu. Tak asal berlaku. Ada pun kalau minyak itu cair, ketika
apa tikus jatuh itu, dia panggil menajiskan pada semua. Apabila menajiskan, bermakna kata minyak jadi mutanajis. Jadi mutanajis macam tadi. Bila mutanajis, tak boleh nak dimenyucikan. Lalu tu Nabi kata, sallallahu kamu curahkan. Curah. Artinya tak disuruh mencurahkan. Kalau hukumnya suci, membazir panggil. Ini suruh curah. Minyak tu jadi mutanajis. Di samping itu, diajar lagi kepada kita, di samping kita nak curah pun, cari lagi jadi manfaat. Sebab tu ulama kata mana nak? Sekiranya, kalau kita tak nak guna dah lagi. Kalau kita dijadikan minyak bagi pelita zaman dulu kan, dengan minyak. Maka kita guna untuk pelita. Lebih baik pada curah. Air, dia sudah jadi mutanajis. Tak ada jalan lain. Kita nak curah dia. Seelaknya jadi faedah curah tu pun. Ada pokok bunga. Curah satu. Faedah. Tengok Islam ajar halus. Cermat. Jimat, cermat kan. Halus Islam nak ajar. Tapi kita guna itulah kasarnya. Kasar dalam cara guna kita. Itulah menyebabkan jadi permasalahan. Itu di antara lain.